وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا ناجحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 هو النور
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Selamat pagi diucapkan. Salam Jumaat kepada semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, Yaumul Barakah, hari yang penuh keberkatan. Alhamdulillah juga bersama-sama saya nak ajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana pada pagi ini kita dapat lagi berkumpul bersama-sama dalam sharing tajwid. Tuan-tuan puan-puan, bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan meneruskan perjuangan kita seperti biasa tuan-tuan dan puan. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk, yang baru join, baru pertama kali join, ahlan wa sahlan saya ucapkan selamat datang. Dan insya-Allah moga-moga, ya, mudah-mudahan kita di akhirat nanti akan dikumpulkan sebagai pejuang-pejuang Al-Quran insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk juga tolong bantu saya untuk share, tekan butang share di sebelah kiri itu. Ya. Sama-sama kita bantu untuk sebarkan, luaskan sayap dakwah ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni seperti biasa kita akan sambung untuk ayat 177. Semalam saya ada sebut, siapa yang ikuti live semalam, kita membacakan ayat 177 untuk surah Al-Baqarah dan kita hanya ambil separuh ayat saja. Untuk pagi ni insya-Allah kita akan sambungkan sehingga selesailah ayat 177. Jadi sahabat-sahabat yang ada Al-Quran boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing, boleh buka, ya, boleh buka Quran masing-masing. Dan jangan lupa sediakan catatan dan nota lah. Okey, catatan dan nota sekiranya perlu. Okey, sekiranya perlu. Baik, alhamdulillah, untuk seminggu ni semuanya berjalan dengan lancar dan mungkinlah ada sedikit ujian-ujian daripada sahabat-sahabat semua, masalah internet dan sebagainya. Dan saya mohon juga tuan-tuan dan puan untuk doakan agar kita punya live pada pagi ini berjalan dengan lancar. Ya, moga-moga Allah bantu kita untuk selesaikan. Dan doa juga semoga tuan puan tidak menerima sebarang ujian jugalah. Kan? Kalau saya okey kat sini, tuan puan tak okey kat sana pun sama juga. Jadi sama-sama lah. Biarnya lancar tu biar daripada dua hala ni. Daripada saya sendiri dan daripada tuan puan sendiri. Sebab kita masing-masing kat rumah kan. Jadi insyaAllah jangan lupa untuk jaga adab masing-masing dengan Al-Quran semua. Yang khususnya yang perempuan, jangan lupa untuk pelihara aurat masing-masing. Kita nak menghadap Al-Quran ni begitulah kan. Kalau yang lelaki ni mungkinlah tak berat sangat. Saya hanya memesan saja insyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni macam biasalah kita akan teruskan dahulu dengan bacaan surah Kahfi daripada ayat 1 hingga 10. Kita akan baca bersama-sama. Okey. Jadi tuan-puan yang ada Al-Quran pun boleh bersedia dengan surah Kahfi dulu. Kemudian baru kita masuk pada surah Baqarah untuk ayat sambungan ayat 177 lah. Okey, boleh ke? Sahabat-sahabat yang baru masuk, yang memberi salam, Waalaikumsalam saya ucapkan. Okey, masuk-masuk. Ambil tempat masing-masing. Okey, ambil tempat masing-masing. Banyak lagi ni ruang ni. Duduk depan-depan ni. Baik, seterusnya jangan lupa juga untuk kita titipkan doa buat teman-teman seagama Islam kita yang diberi ujian, yang menerima kesakitan, ya, wabak COVID ni, dan masih lagi ramai lagi yang kat luar tu tengah berjuang. Kena kuarantin kan, kena pakai gelang lah selalunya tu untuk kita tahu tu. So kita doakan yang terbaik, insya-Allah moga-moga Allah angkat wabak ini dengan berkat kita memelihara Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat wabak ini. Ya, mudah-mudahan. Baik, jadi tanpa buang masa lagi tuan-puan, insyaAllah boleh kita mulakan? Boleh kita mulakan? Jadi sebelum kita mula, macam biasa saya nak tanya tuan-tuan dan puan,
Adakah anda semua sudah bersedia untuk pagi ini? Sila tuliskan di ruangan komen, saya sedia. Okey, kita nak tengok berapa ramai yang bersedia pagi ini, insya-Allah. Terima kasih Puan Noraini. Kalau siapa yang buka Quran, surah Kahfi, yang nak buka Quran boleh lihat pada muka surat 293. 293. Baik. Jadi semua sudah bersedia? InsyaAllah. Kita akan teruskan dengan bacaan yang pertama kita, surah Kahfi. Jadi terlebih dahulu sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini, penuh indah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. Baik, jom kita mulakan untuk bacaan kita surah Al-Kahfi. Ya, ayat 1 hingga 10. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita berikan tumpuan, berikan fokus. Alright, kita nak baca ni. So, saya harap semua dalam keadaan yang tenang, bersedia, insya-Allah. Jadi, jom kita mulakan. Tarik nafas. Panjang-panjang tarik nafas, insya-Allah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا
جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey tuan-puan, selesai untuk bacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10. InsyaAllah mudah-mudahan ada barakah buat kita dan mungkin kita mendapat sedikit sebanyak kaifiat ataupun kelebihan daripada kita membaca surah ini, InsyaAllah. Jadi terima kasih semua kerana sudi ikut sama-sama. Boleh ikut kot tadi saya baca pun tak terlalu laju, tidak terlalu cepat lah. Just nice. Okay, baik. Jadi kita teruskan untuk bacaan semasa kita tuan-puan. Sambungan daripada ayat 177. Tuan-puan jangan tengok permulaan ayat tu. Ini dah separuh ni. Semalam kita dah selesai dalam 3 baris, tak silap saya. Jadi hari ini kita akan sambung daripada perkataan wal masakin. Semalam kita berhenti di mana? Wal yatama, akhir sekali. Wal yatama, dan hari ini termasuk ni wal masakin. Okey. Baik. Yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa, kelas baru nak mula, so boleh tolong bantu saya untuk sharekan dahulu. Tekan butang share di sebelah kiri kita ni. Okey. Baik, jadi tanpa buang masa lagi, tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita teruskan. Kita baca dahulu sambungan daripada ayat 177 ini, insyaAllah. Kita baca sama-sama, kemudian baru kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Okey, sedia semua? Jom kita mulakan. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah.
selesai untuk bacaan kita. Okey, jadi apa kita nak buat sekarang ni tuan-puan? Macam biasalah, kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah insya-Allah. Okey. Baik, so diharapkan semua dalam keadaan yang relax, okey, dalam tempat yang selesa, dan insya-Allah jangan lupa untuk berikan sepenuhnya komitmen. Kalau boleh elakkan untuk komen perkara-perkara yang tak berkaitan lah. Okey. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah jom kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal masakin wabnas sabili wassailin. Tuan-tuan dan puan, huruf waw baris atas, wa masuk terus pada lam yang sukun kat sini. Apa hukumnya? Alif lam qamariyah. Jelaskan lam. Wal masaki wal gitu. Masa sa dibaca 2 harakat. Di sini ada alif mat kecil ni, nampak ni tuan-puan kat celah-celah ni. Kemudian sebelumnya baris atas lah, mat asli. Kemudian ki pun sama 2 harakat. Di sini terdapatnya ya mad. Kemudian sebelumnya baris bawah. Wal masakin nawab nassa. Baik, huruf nun baris atas na. Kemudian huruf waw baris atas. Kemudian bertemu dengan huruf ba yang waqaf, ba yang mati. Ba yang sukun. Maaf, bukan waqaf. Waqaf tu berhenti. Okey, ba yang sukun. Sukun lebih tepat istilahnya, ataupun matilah, biasa bahasa kita dengar kan. Ba yang mati. Maka di sini berlakulah lantunan qalqalah. Qalqalah yang kadarnya kecil sahaja, sughra. Okey. Wal masakin wabnas sabi. Macam mana praktikal dia? Wab. Jangan terlalu menekan sangat wab. Jangan terlalu menekan wabnas sabi. Kan, jangan terlalu menekan. Steady je, relax. Kita layan je. Okey. Wal masakin wabnas sabili wassailin. Wabnas. Baik, huruf nun baris atas masuk terus pada sin yang bersabdu. Kat sini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kemudian bi 2 harakat. Wabnas sabi. Bi 2 harakat ni ya mad. Sebelumnya baris bawah. Liwasailin. Li. Huruf lam baris bawah li. 1 harakat saja. Wassa alif lam syamsiyah. Wassa panjang. Kena panjang kan? Sebab apa? Sebab ombak rindu bertemu hamzah. Jadi bila simbol ombak ni tuan-tuan, bila simbol misai ni bertemu dengan hamzah, kita kena panjangkan 4 atau 5 harakat. Dan kalau kita berbicara tentang hukum, di sini mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Wassailin. Baik. Li ni asalnya mad asli lah. Tapi bila kita berhenti, dia akan jadi ma'arid li sukun. Ingat kan, ma'arid li sukun ni berlaku ketika berhenti sahaja. Jadi kita boleh pilih sama ada nak baca 2, 4 ataupun 6. Wassailina wa firriqa. Kalau kita sambung, li tu akan kekal dengan mad asli. Okey, kekal dengan hukum asalnya lah. Cuma kalau berhenti macam saya bacakan di awal tadi, wassailin, kita berhenti kan. So boleh jadi 2, boleh jadi 4, boleh jadi 6. Hukumnya apa? Mad arid lis sukun. Baik. Wa firri. Tuan-tuan dan puan, huruf wa pada atas wa. Firri. Baik, fi ni asalnya mad asli lah. Tetapi ya mad ini akan gugur bacaannya apabila bertemu dengan huruf yang bersabdu ni lah. Maka daripada fa ni sendiri, daripada fa ni terus masuk pada huruf ra.
Okey, jangan panjangkan bacaan. Wafirri, 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 wafirri. Baik, tuan-puan mungkin dengar pada huruf ra yang saya lafazkan tadi bunyinya nipis. Yes, kat sini kena nipiskan sebutan tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Ra ini berbaris bawah. Wafirri, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة nampak tak? Wafirri. Dapat tak bunyi nipis dia? Wafirri. Cuba buat tuan-puan. Ikut baca sekali kan. Wafirri. Kalau tebal macam mana? Wafirriqa. Kita angkat lidah kita tu kan. Maka dia menghasilkan bunyi yang tebal lah. Jadi kita tak mau yang tebal. Kita nak nipis sahaja. Wafirri. Dapat tak? Wafirri. Okey. Jadi ra tu dibaca dengan tarqiq. Nipis sahaja. Okey, jelas? Boleh nak? Huruf qaf. Lepas saja kita menipiskan pada huruf ra ini, huruf qaf ini kita terus tebalkan semula. Maknanya daripada nipisnya huruf ra ni kita kena terus cepat-cepat pergi kepada huruf qaf. Wafirriqa. Gitu. Jadi saya nak berhenti kat sinilah. Sekali kita baca balik daripada awal, kita berhenti kat sini. Wasailina wafirriqab. Dapat tak? Wasailina wafirriqab. Begitu. Baik? Boleh ke? Huruf qaf tebal Dan kalau kita berhenti kat sini samalah macam saya sebutkan sebentar tadi. Namanya ma'arid lis sukun. Kalau kita berhentilah, kalau kita teruskan bacaan wafirriqabi wa aqama. Qaf ni macam biasalah tuan-puan ya. Dia mak asli, kekal sebagai mak asli. Cuma berhenti je jadi ma'arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Boleh? والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Di hujung tu ada qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Lantunan. Okey, lantunan yang di tengah-tengah kubra besar. Okey. Dan yang paling penting jangan bunyi hamzah di hujung lah. Itu teknik kurang tepat tu. Okey. Riqab. Tak nak bunyi hamzah ni maksudnya bunyi b belakang tu. Riqab. Bunyi bunyi suara tersekat tu. Okey, bunyi tercekik tu. Tak mau. Wa fir riqab. B dengan b beza kan? B lah. B kita tahan dia. Itu yang kata bunyi hamzah. Okey. Baik. Wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Kita baca sama-sama. Kita mulakan dengan isti'azah. A'udzubillah, terus masuk pada ayat. Okay, ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilin
وفي الرقاب. Selesai. Kita sambung lagi. Wa aqamas salat. Baik, huruf wa berada atas wa. Macam biasalah nipiskan. Wa huruf hamzah datangnya daripada pangkal kerongkong. Pastikan bunyinya betul-betul disebut dengan jelas. Okey. Ditahqiqkan. Tahqiq ni maksudnya jelaskan, tetapkan bunyi hamzah tu. Wa aqamas salata وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Gitu. Boleh? Huruf qaf baris atas. Qa tebal selamanya dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Qa. Pastikan bunyi tebal tu, qa tu, dia seiring lah sehinggalah kita membawa pada bunyi mat tu panjang tu. Dia bukan aqa kan, bunyi belakang tu adanya unsur mat lah, unsur pemanjangan di situ. Okey. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Baik. Ma ni mim baris atas. Mim ni asalnya nipis je bunyi dia. Jadi hati-hati tuan-puan. Ma ni kita relax. Selesaikan dulu bunyi dia. Ma. Bukan me. Tu me. Ma. Wa aqama as-sa. Wa aqama as-sala. Mim baris atas. Mim nipis. Masuk pada sad baru tebal. Masuk pada sad baru tebal. Sad yang bersabdu ni kan. Jadi huruf sad ni huruf yang tebal selamanya. Wa aqamas salata. Baik. Yang ni tuan-tuan puan, ejaan kalimah salat ni memang begini tau. Jadi jangan kita tersilap baca. Takut terbaca salawa pula. Lihat pada huruf waw ni, ada ke baris atas? Ada tak baris atas? Tidak ada. Jadi maknanya huruf waw ni bukan huruf yang hidup, bukan huruf yang perlu dibaca, bukan huruf yang ada harakat. Jadi tak perlu baca. Tak dibunyikanlah maksud saya. Tak adalah bunyi salawa. Jadi alif yang ada di atas waw ni, alif kecil ni adalah huruf mad bagi huruf lam. Sala, nak menunjukkan lam tu yang dibaca 2 harakat. Kena jelas kat situ. Sahabat-sahabat yang dah mahir mungkin tak ada masalah. Saya cerita ni mungkin ada di kalangan kita yang agak keliru kan nak baca macam mana ni? Salawa ke sala? So tuan-tuan dan puan, wa aqamas salata. Salata itu bunyi dia. Okey, dapat tak? Wa aqamas salata wa ataz zakah. Baik. Ta, huruf ta pada atas ta lah. Okey, walaupun dia dalam keadaan marbutah, dalam keadaan terikat, tertutup, sama juga kita akan sebut dengan bunyi huruf ta. Melainkan kalau kita berhenti barulah bunyinya wa aqamas salah jadi huruf ha. Okey, barulah jadi huruf ha. Baik. Ta wa ataz zakah. Wa, huruf wa pada atas wa. Di sini tuan-tuan, ni alif mad. Sebelumnya baris atas. Tetapi kita tengok kat sini, dia huruf apa? Kalau tengok dari segi ciri-ciri dia, ada alif mat sebelumnya baris atas. So kita dah tahu dah, ini mat asli ni. Tetapi macam saya sebutkan sebelum-sebelum ni, sekiranya dia hamzah, selain daripada huruf hamzah, ya mat asli. Tapi kalau dia hamzah yang dibaca 2 harakat, yang keadaan rupanya memang macam mat asli, tetapi di sini pada hamzah bukan lagi mat asli. Apa namanya? Mat badal. Jadi sahabat-sahabat yang dah selalu ikut saya untuk sharing tajuk ni, saya rasa dah tak ada masalah dah. Orang kata dah sebati dalam jiwa tu. Dah melekat dalam kepala tu. Melekat tu sampai dah tak jumpa jalan keluar. Maksudnya tak boleh nak lupa dah sebab dia dah melekat. Ya tak?
Ke belum lagi sampai tahap tu? Melekat ni ibarat macam kita kata 1+1 lah. 1+1 apa? Automatik kepala kita akan terus 2. Sebab apa? Benda tu dah melekat. Buat macam mana keadaan pun takkan lupa. Melainkan Allah uji kita lah, kan? Tapi secara logiknya macam tu. Jadi saya harap tuan-puan pun begitulah. Dan tujuan kita duk mengulang-ulang hukum hakam tajwid Al-Quran ni, itulah tujuannya. Walhal kita lihat dalam ayat-ayat yang kita baca dan perbincangan yang kita bawakan, apa yang kita sebutkan, yang kita ceritakan, semuanya benda yang berulang-ulang. Cuma ada sikit lah part-part yang rare sikit yang kita bincangkan, kita perhalusi benda tu. Tapi asasnya adalah benda yang sama. Betul kan? Sejati sejiwa. Macam lagu pula kan? Okay, boleh Mat badal. Mat badal ni dia sebiji macam mat asli. Tapi kita akan tengok macam mana nak tahu mat badal ni, tengok pada huruf apa tu. Kalau hamzah yang dibaca 2 harakat, mat badal lah tu. Dan ada satu syarat khusus lagi, iaitu kedudukannya berada di awal kalimah. Kat sinilah yang susah sikit nak kenal awal kalimah tu kan. Kalau nengok ni rasa macam semua ni satu perkataan ni rupa gayanya. Tapi insyaAllah tuan-puan, bila mata kita ni biasa nengok Quran ni, kalau tak ada asal bahasa Arab pun insyaAllah, saya rasa ianya akan membantu sampai satu tahap nantilah. Mungkinlah kepada mereka yang baru dalam fasa belajar pelan-pelan kan, mungkin tak nampak lagi. Tapi nanti sampai satu tahap, walaupun tak ada asal bahasa Arab, tapi sebab mata kita ni selalu nengok benda tu, automatik kita macam dapat kesan. Sampai nanti kita sendiri pun tak tahu macam mana kita boleh tahu. Faham tak maksud saya? Kita sendiri tak tahu macam mana kita boleh tahu. Dia sampai tahap macam tu nanti. So tunggu dulu. Kena sabarlah, kena sabar dan kekal istiqamah. Okey, boleh nak? Baik, sambung lagi. Wa ataz zakah. Okey, boleh kita sambung Huruf ta pada atas, ta masuk terus pada huruf zai yang bersabdu ni. Masuk terus pada huruf zai yang bersabdu ni. Apa hukumnya? Alif lam syamsiyah lah. Alif lam syamsiyah. Wa ataz zakah wa ataz zakata wal mufu wa ataz zakata tazaka. Nampak? Keadaan dia sama macam kat sini tadi. Salata zakata. Jangan zakawa. Kan? Dah macam nama Jepun tu. Salawata kan. Nauzubillah lah. Okay, nauzubillah min zalik. Janganlah baca macam tu kan. Larilah maksudnya tu. Wa aqamas salawata wa ataz zakawata wal. Kalau orang ingat ni Jepun ke apa? Kan? Gitu. Ustaz nak tanya, hamzah ada berapa bentuk semuanya? Hamzah ada satu bentuk je. Kedudukan dia je berbeza. Hamzah, okay, ada satu bentuk saja, cuma kedudukan je berbeza. Kadang-kadang dia duduk atas rumah-rumah. Rumah-rumah ni maksudnya yang macam mangkuk huruf ya tu kan. Kemudian duduk di atas alif. Kemudian ada yang duduk di sebelah huruf. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah. Jadi benda ni kita tak boleh nak kenal pasti. Sebab dari segi resam untuk penulisan hamzah ni, dia ada formula dia sebenarnya untuk beberapa keadaan. Kalau hamzah yang di hujung, okey, duduknya mesti dalam keadaan tunggal. Tidak ada bersama tiang alif tu. Macam ni kan. Fil ba'sa. Kita tak masuk lagi ni. Ni. Fil ba'sa. Jadi dalam kaedah resam dia memang ada macam tu. Kalau hamzah yang di hujung, okey, dia akan jadi tunggal. Kalau hamzah yang di awal kalimah, satu harakat, dia akan jadi tiang macam ni. Dia banyak keadaan dia macam ni, nampak? Lepas tu mana lagi? Mana hamzah lagi? Tapi itulah cerita dia. Huruf hamzah bentuknya sama sahaja, cuma kedudukannya beza. So bab kedudukan tidak ada apa yang perlu dibimbangkan. Sebab apa? Yang paling penting kita tahu peranan bagi setiap huruf itu.
Kalau hamzah tu tak ada apa-apa simbol, mustahil lah. Hamzah mesti ada simbol. Sama, maksud saya simbol tu baris atas, baris bawah, baris depan lah. Mesti ada baris. Contoh macam ni lah, mat badal ni kan. Yang ni saya sebutkan tadi. Wa'a. Dia duduk atas tiang ke tak duduk atas tiang ke, selagi mana kita tengok, kita tahu dia hamzah, settle. Selesai. Okay, selagi mana kita tahu itu hamzah, selesai. Cuma kita tahu, kena tahu peranan dia lah. Selepas ni ada alif. Alif ni fungsinya sebagai apa? Oh, berfungsi sebagai alif mat. Sebelumnya baris atas. So kita tahu, oh, hamzah ni kena baca 2 harakat. Begitu. Kalau macam ni, okay, hamzah, kemudian di atasnya ada baris, satu baris di atas. So kita tahu, oh, hamzah ni baca dengan baris atas, 1 harakat saja. Nampak? Dia duduk atas tiang ke, duduk bawah tiang ke, duduk sengit ke, duduk sebelah ke tepi ke, itu bukan menjadi keutamaan. Cuma adalah part-part sikit yang kita kena kenal, macam lam dan alif. Sebelum ni kita pernah bincang, dan saya tak sebutlah benda tu, sebab takut nanti tuan-puan pening pula. Tunggu kita jumpa contoh tu, nanti saya akan hurai panjang lah. Itu saja. Saya cerita contoh yang ada kat sini saja dahulu. Okay, so mohon bersabar, insyaAllah. Boleh nak? Wa ataz zakah. Sama boleh? Zakah. Kat sini macam saya sebut tadi lah, jangan baca zakawah. Zakah zakata wal mu wa ataz zakata wal mufu. Zakah kadu harakat, ta 1 harakat, wal masuk terus pada lam yang bertanda ni, bertanda mati. Wal mufuna bi'ahdihim. Mu 2 harakat. Wow. Fu ni waw mat, ni waw mat. So dua-dua ni baca 2 harakat lah. Mu fu bi'ahdihim wal mufuna bi'ahna ni 1 harakat je tuan-puan. Jangan tengok badan dia besar benar kopi ni, baris atasnya panjang pula. Kan ingat ni berapa harakat? 10 harakat gemaknya kan? Tidak. Ni 1 harakat je tuan-puan. Wal mufuna bi'ahdihim. 1 harakat sahaja. Okey, sambung lagi. Bi'ahdi. Huruf ba baris bawah B. Huruf ain sempit kan, tengah kerongkong kita. Bi'a. Wal mufu bi'ahdihim. Ahdi. Huruf ain tengah kerongkong tuan-puan. Huruf ha pangkal kerongkong. Okey. Ni tengah kerongkong, huruf ain. Kemudian pangkal kerongkong huruf ha. Ha simpul tu. Ha simpul yang sukun ni, yang mati ni. Bi'ahdihim idza. Dapat tak bunyi dia? Maknanya daripada tengah kerongkong tu, dia akan pergi pula ke bawah, ke pangkal kerongkong untuk menyelesaikan huruf ha ni. Bi'ahdihim idza. Baik. Mim mati bertemu hamzah. Mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi. Izhar ni maksudnya jelas. Jelaskan apa? Makhraj dan sifat. So ingatlah, bila kata jelaskan izhar, jelaskan makhraj dan sifat ni, jangan lupalah kita bawakan sekali, datangkan sekali sifat gunnah, sifat dengung asli yang ada pada mim. Bi'ahdihim idza.
him tu sikit je. Bi'ahdihim idza ahadu. Hamzah baris bawah i. Satu harakat za keluarkan hujung lidah kita di antara gigi atas dan gigi bawah. Idza ahadu. Idza. Baik. Zal ni dia punya makhraj dia keluarnya daripada ni hujung lidah ni kan. Za. Jadi tuan-puan jangan terbelit pula lidah tu nanti, sebab nanti kita nak pergi pada huruf ain pula. Huruf ain ni dikerongkong. Bayangkan daripada depan bunyi dia za kita nak lari, tarik ke dalam. Iza ahadu. Mungkin ada sebahagian yang tak ada masalah lah kat sini. Cuma kena hati-hati. Saya sebutkan ni supaya kita hati-hatilah. Takut nanti iza dia jadi macam tu. Iza ahadu. Sebab huruf zal tuan-puan, tadi saya sebut makhrajnya hujung lidah za. Kemudian nak sebut ain pula, dia akan lari pula ke bahagian kerongkong kita. Jadi hujung lidah ni dia dekat dengan dia dekat dengan pangkal hidung. Jadi bimbang-bimbang huruf ain yang kita sebutkan itu, dia pergi ke bunyi hidung, bukan ke tekak kita, bukan ke kerongkong kita. Faham tak? Jadi bila pergi ke hidung, jadi macam mana bunyi dia? Bi'ahdihim idza ahadu. Itu bunyi tu bukan ain. Itu bunyi tak tahu huruf apa. Nak kata hamzah pun tidak, nak kata ain pun tidak. Boleh kita kata itu adalah huruf yang tidak sempurna sifatnya lah. Memang nak sebut ain tapi tak sempurna sifat, dia pergi ke sifat dengung, pergi ke hidung. Itu yang terhasil bunyi Iza ahadu. Nampak tak? Jadi kena hati-hati. Daripada hujung lidah za terus ni kerongkong kita tuan-tuan. Kena praktis sikit lah. Iza ahadu bi'ahdihim iza ahadu. Macam saya sebut tadi lah, mungkin ini bukannya menjadi masalah yang besar kepada semua orang. Jarang lah orang laku kesalahan kat sini, tapi tak mustahil, mesti ada juga kan dalam sebahagian tu. So saya ingatkan kat sini lah supaya kita berhati-hati, itu saja. Okay. Bukanlah saya kata tuan-puan sebut semua tak betul. Tak, saya bukannya cerita ni nak kata tuan-puan sebut tak betul. Kan, saya cerita ni supaya kita terhindar daripada melakukan kesalahan. Dan kita tahulah kenapa boleh bunyi ke hidung tu, sebab daripada ujung lidah tu za dekat sangat ni. Kira dekat lah kan dengan hidung tu. So jangan bunyi ke hidung, bunyi ke kerongkong. Dapat ke? Bi'ahdihim idza ahadu. Cuba sebut, ikut saya sama-sama. Kita sebut idza ahadu. Sama-sama buat pelan-pelan. Okay, ready semua? Yang ada, yang sedang mendengar ni. 1, 2, mula. Idza ahadu. Idza. Okay, sekali lagi. 1, 2, mula. Idza ahadu. Okay, saya bagi masa pada tuan-puan. Cuba buat. Sebut 2 kali. Yang sedang mendengar ni sebut 2 kali yang kat rumah tu. Cuba. Tak cuba rugi tuan-puan. Kena cuba. Biar kita rasa feel tu macam mana. Kita dapat. Okay. Walaupun saya tak dengar, tapi saya dapat merasakan. Tak ada lah. Tak adanya rasa. Saya pun tak tahu apa yang tuan-puan buat kan. Harap-harap jadilah. InsyaAllah jadi nah. Baik. Jom kita sambung sikit lagi. Ahadu. Tak pedas lah kan. Ha biasa ni, ha simpul. 2 harakat. Mad asli. Baik, ni alif ziyadah. Alif tambahan. Dia ada je kat situ tuan-puan. Tak usah duduk fikir dia. Buat tak reti je, nohain aja. Ya. Buat tak reti je tuan-puan. Tu alif ziyadah. Dia ada pada tulisan tapi tak ada pada
bacaan. Ingat tu. Baik, dapat Alhamdulillah. Mantap. Barakallahu fikum. Okay. Tadi kita berhenti kat wasailina wa fir riqab, kan? Baik. Saya ambil di sini ya. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Okay, kita baca sama-sama. وأقاموا. Satu. وأقام. Satu. Ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Selesai. Okay, selesai. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Okey. Wassa, huruf waw baris atas, wa masuk terus pada sad yang bersabdu ni. Sad, huruf sad ni tebal selamanya tuan-puan. Wassabiri. Okey, ini alif mat Jadi sad ni kena tebalkan dan panjangkan dengan kadar 2 harakat. Biri, huruf ba baris bawah bi, huruf ra baris bawah ri. Biri, birina, birina, birina. Pastikan bunyinya sekata. Biri. Dua-dua tu kita akan baca dengan nipis lah. Wassabirina fil ba'sa. Wassabiri. Ri 2 harakat. Ya mad kat sini. Nafil ba'sa. Fil, huruf fa baris bawah. Terus loncat masuk pada lam yang mati ni, lam sukun. Ba, huruf hamzah. Hamzah ni bersifat syiddah, suara yang tertahan. Fil ba, fil ba, ba. Jangan ba. Jangan ada tambah belakang tu. Okey. Fil ba, suara tertahan. Fil ba, fil ba. Tapi tak perlulah kita menekan-nekan fil ba'sa kan. Tu pun tahan juga, tapi lain macam pula tahannya. Okey. Fil ba'sa. Ada pula macam main cak-cak tu kan. Wassabirina fil ba'sa. Kan? Ba. Tambahlah ba. Ba. Wassabirina fil ba'sa. Fil ba'sa. Fil ba'sa. Bunyinya kena relax lah. Okay. So kena lencong lidah sikit ke? Tak pun. Huruf sa tak ada lencong. Okay. Huruf sa ni hujung lidah ke gigi bawah. Hujung lidah ke ni, tempat tumbuh gigi sebelah bawah ni. Sa. Als. Als. Cuma disebabkan dia ada sifat isti'ala dia. Dia ada sifat yang meninggi. Isti'ala ni sifat yang meninggi. Isti'ala ni maksudnya meninggi. Cuma hasil suara ataupun hasil bunyi yang kita dapati ialah tebal. Isti'ala tu bukan maksudnya tebal. Isti'ala tu maksudnya meninggi. Cuma hasilnya tu, kita nak tengok hasil. So hasil yang kita dengar bunyi yang tebal. So. Jadi hujung lidah berada di ni, tempat tumbuh gigi belah bawah ni. Yang pangkal lidah pula, okey, ni hujung lidah. Hujung lidah duduk kat gigi bawah ni. Yang pangkal lidah ni naik akan kena pada le langit belakang lah. Pangkal lidah akan naik.
Dapat tak? So. Dan dalam masa yang sama dia ada sifat itbaq. Nampak banyak pula nak keluar sifat so ni kan. Itbaq ni macam mana? Daripada bahagian keseluruhan sekeliling lidah ni akan terangkat dan dalam keadaan yang melengkung macam tu. Als macam tu. Pangkal lidah. Lepas tu sebagai ni macam ni. Kemudian ni hujung tu kat bawah lah. Lain macam sikit lidah kita. Pagi ni. Dapat tak? Jadi yang saya cerita terangkat tu itu bab sifat. Tapi makhraj mana? Dia sama macam makhraj huruf sin, makhraj huruf zai. 3 tu. Cuma sa ni dia ada sifat tebal dia lah. So. Okay. Dia yang penting bunyi tuan-puan Yang kita belajar itu adalah logik. Yang kita belajar teori itu adalah apa yang disediakan oleh para ulama. Cuma kita kena faham bahawa setiap manusia ni sepastinya akan ada part yang berbeza tu. Dia tak lari jauh lah daripada sudut ilmu teori tu. Okay, macam so. Kalau tuan-puan sengit lidah sikit pun contoh lah so, tapi bunyi masih sama, so tak ada masalah. Faham tak? Hasil yang kita nak fokuskan ialah hasil. Segala perkara-perkara yang berunsur teori tu, macam contoh hujung lidah duduk sini, pangkal lidah naik, itu hanya yang itu adalah satu ilmu yang didatangkan oleh para ulama bagi memudahkan kita ni orang Melayu kita ni. Jadi kena jelas betul-betul. Bukan kata kalau sebut tu, tak boleh, kalau sengit sikit dosa ni. No. Dia bukan macam tu tuan-puan. Kalau kata tebal tu maksudnya nak bunyi tebal lah. Macam mana keadaan lidah tu berlaku? Mungkin ada setengah orang dia takkan sama dengan teori. Cuma dia takkan lari jauh lah. Dia takkan lari jauh. Sebab memang itu asasnya. Okay, itu asasnya. Kalau kita beranggapan bahawa ilmu teori itu satu ilmu yang tepat, maksudnya bukanlah saya kata ilmu tu tak betul. Maksudnya kalaulah kita hanya bergantung 100% pada teori, maknanya kita ni, kalau kita hanya faham kat situ, maka kita boleh menghasilkan bunyi yang baik lah. Tapi apa yang berlaku? Tak juga. Walaupun kita faham huruf dha contoh, hujung lidah kan, tepi lidah ni akan naik ke tepi. Yes. Kalau cerita tu semua orang akan dapat kefahaman yang sama. Contoh saya kata huruf dha, tepi lidah pergi ke gerham. Okey, semua faham. Semua faham. Tapi bila buat, bunyi setiap orang tu mesti lain-lain. Seorang bunyi da, seorang bunyi dha, seorang bunyi da. Nampak tak? Walhal satu penceritaan ataupun satu hujah berkenaan dengan teori yang sama, cerita yang sama, fakta yang sama, tapi hasil yang berbeza. Jadi itu sebabnya para ulama mensarankan kita berguru cari guru, kan? Bertalaqi. Itulah sebab-sebabnya. Okey, jelas Alright. Minta maaf panjang lebar pula cerita dia kan. Tapi itulah hakikat dia. Kita kena jelas. Bukan kata janganlah kalau mungkin ada tuan-puan yang guru Quran, kalau kata tak boleh lidah tu tak boleh sengit sikit, tak boleh, dia mesti tak. Jangan terlalu syadid sangat sampai ke tahap itu. Kita tengok level lah tuan-puan tengok level. Kawan baru nak belajar, kita dah hentam kan, terus bagi je. Raw tebal raw kan. Muka jegir-jegir mata tu. Lari kawan tu. Okey. Baik, kita sambung lagi. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Ba tadi ingat huruf ba bertemu dengan hamzah yang mati, tahankan suara. Ba. Sa kat sini panjang. Ni simbol mad dan selepasnya ada hamzah. Mad wajib muttasil. Hukumnya lah panjangnya 4 atau 5 harakat. Fil ba'sa'i wad-dharra. Ni huruf ba ni. Ini huruf favorite ni. Huruf favorite tuan-puan kan. Susah huruf dha ni tuan-puan.
Saya pun walaupun macam ni keadaan pun mengajar apa cerita ke orang, kadang-kadang pun kita pun masih lagi berjaga-jaga huruf dha ni. Fil ba'sa'i wadda iwaddarra. Baik. Di pada perkataan ni dia mungkin agak ada sedikit kesukaran. Sebab apa? Huruf dha ni huruf yang tebal. Okey, itu satu bab lah. Dan huruf ra juga selepas ni huruf ra ni pun sama tebal. Macam mana kita nak mengekalkan sifat yang tebal untuk kedua-dua huruf ini, tetapi keadaan lidah yang berbeza? Maknanya kita kena cekap. Itu point dia. Kena cekap. Maksudnya daripada makhraj dha tu terus nak pergi pada makhraj huruf ra yang ada sifat tafkhim padanya, sifat tebal. Faham tak? Okey. Baik, kita tengok satu-satu. Wadda. Nak kena selesaikan satu persatu lah. Wadda. Baik, huruf dha ni tepi lidah. Tepi lidah akan naik ke bahagian garham kita ni. Okey, atas bukan bawah, atas. Sama ada kiri ataupun kanan. Wadda. Cuba sebut dulu. Wadda. Okey, tepi lidah. Yang memberi tekanan tepi lidah, hujung lidah tu naik juga. Tapi dia tidak memberi tekanan. Okey, ada sandaran kat situ. Ialah sebab dah lidah ternaik kan. So tepi lidah, hujung lidah ni semua akan kena lah. Sehinggalah hampir kepada makhraj huruf lam. Baik, itu cerita detail dia. Tak apa, kita tak nak cerita kat situ. Yang paling penting, tepi lidah ni bagi naik dulu. Wadda. Tak nak wadda. Sekejap, macam mana boleh jadi wadda? Wadda. Kat situ memang jelas kedudukan lidah tak betul lah. Sebab tu boleh terhasil bunyi wadda tu. Boleh nak? Wadda. Okey. Daripada tadi tu, daripada makhraj dha tu, pergi pula pada makhraj huruf ra. Wadda. Susah nak buat ni. Saya nak buat pelan-pelan jadi susah sikit. Kalau laju okey. Waddarra. Susah sikit tau apa. Saya rasa benda ni susah sikit. Tambah pula kalau saya nak buat slow motion kan. Saya nak buat pelan. Nak buat slow-slow ni jadi susah sikit. Waddarra. Dia yang susah tu waktu kita nak kalih lidah kita tu. Nak kalih lidah tu rasa macam lain sikit. Kalau dot saja mungkin okey. Contohlah saya cerita ni, tuan-puan kata, okey je Ustaz, saya tak ada masalah pun. Tu tak apalah. Kan? Tak ada masalah, alhamdulillah. Ni saya nak cerita kepada kawan-kawan yang mungkin nak hadapi masalah ni. Saya tahu susah, saya sendiri pun rasa benda tu. Okey, fil ba'sa'i waddarra'i wahi dia macam ni tau. Sebab ra ni hujung lidah naik ke langit. Daripada dha tadi, okey, lidah kat tepi kan. Kemudian bawa pula kita punya hujung lidah naik ke langit keras ni. Dan kita hasilkan tebal bunyi tebal pada ra tu.
Maknanya kita punya bahagian pangkal lidah tu akan terangkat lah. Ada mana-mana huruf yang tebal ni, sepastinya pangkal lidah akan terangkat untuk adakan sifat tebal tu. Itu basic dia. Ada yang lidah terkehir, tak apa. Nanti korang habis share ni pergi urut dulu. Tak adalah. Okay. Waddarra. Dapat ke ni? Tak apalah, pelan-pelan tuan-puan. Ni saya beritahu asas dia dululah. Nanti tuan-puan boleh berlatih. Kalau kita nak fokus kat sini tuan-puan, sampai Jumaat minggu depan pun tak settle ni. Sebutan ni je. So tuan-puan dapatkan dulu asasnya dari sudut apa yang saya sebut tadi lah, kedudukan lidah tu bagaimana. So nanti kena berlatih lah. Okay, kena berlatih. Boleh? Huruf dak kita letak tepi lidah dulu ke? Terus ke gigi garham. Terus ke garham. Dia area tu lah, bukannya tepat mesti kena gigi. Kan kalau kata garham tu kena cari ward cari gigi. Jangan cari gigi. Dia maksudnya dia kan lidah kita ni tebal. Dia parking dia kat situ. Parking dia di bahagian garham tu. Ikut orang jugalah. Bukanlah maksud tu letak betul-betul ikat gigi. Kena pula orang tak ada gigi, udah melopong. Rasa dalam lagi lidah tu pergi. Terus sentuh ke mana? Pipi kita ni. Tak ada lah. Memang je tuan-tuan. Tapi itulah cerita dia. Okay? Huruf da. Huruf da ni Wal. Tu tak masuk sifat-sifat dia lagi tu. Istitalah, itbaq. Kan? Tak apa, bagi dapat dulu bunyi dia. Boleh? Lama pula cerita kat huruf ni, kalimah dha ni kan. Wadda. Waddarra'i. Baik. Kat sini mat wajib mutasil. Okey, mutasil sama macam sa ni tadi. Okey, panjang 4 atau 5 harakat lah. Waddarra'i wahinal. Huruf wa balik atas. Ha pedas, hi ni tengah kerongkong tuan-tuan. Hi. Wahinal. Lam yang mati tuan-tuan. Nal, alif lam qamariyah. Kat sini macam mana ni bunyi dia? Saya percaya kalimah ni bila kita nak berhenti lagi senang daripada yang kat sini. Waddarra ni. Okey, tuan-tuan jom tengok kalimah ni al-ba'si. Pertama, selesaikan sifat pada hamzah. Hamzah apa sifat dia? Saya dah sebut tadi. Suara yang tertahan. Wahinal ba'. Tahan dulu suara. Apa bukti suara tertahan ni? Maknanya suara kita ni bila kita sebut hamzah yang dalam keadaan sukun khususnya, kita dah tak dengar sebarang aliran suara. Tak ada suara yang keluar dah. Ba. Ni saya tekan suara ni. Ba. Tak boleh dah. Itu kata suara tertahan. Okey, itu yang pertama. Kemudian ada huruf sin kat ujung tu. Kesalahan yang mungkin kita lakukan tanpa disedari ialah kita berhenti macam ni je. Contoh, wahinal ba, macam tu je. Jadi itu kesalahan yang nyata lah tuan-puan. Lahnu jali. Kesalahan nyata sebab apa kita buang huruf. Jadi bila kita nak selesaikan wahinal ba, kemudian ada sin kat situ. Kita kena jelaskan juga makhraj dan sifatnya. Macam mana? Ba's. Konsep dia mudah je tuan-puan. Bila berlakunya keadaan yang seumpama ini, kita jelaskan setiap satu huruf tu, bunyi pada setiap satu huruf tu, dan jika kita nak berhenti pada huruf yang terakhir. Sekarang ni sin ni dah jadi sukun arid, sukun yang mendatang. Maknanya sin baris bawah ni tak terpakai dah lah. Asalnya ba'si, tapi bila berhenti sin ni dah mati. Sekarang ni nak matikan dia macam mana? Pergi pada makhraj dia semula. Tu je. Point dia tu tuan-puan. Salin tanda. Take note lah benda ni.
Pergi kepada makhraj dia semula. Itu je cara dia. Kunci dia kat situ je. Bila kita dah jelas kat situ, insya-Allah tak ada masalah. Cuma akan ada masalah kalau kita tak tahu makhraj sin kat mana. Itu pun masalah lah juga. Kan? Sin ni makhraj dia kat mana? Hujung lidah akan berada di bahagian gigi bawah ni. Area tempat tumbuh gigi belah bawah. Bukan atas, bawah. Sa. Macam kita nak sebut sa, S-A sa. Ba-s. Dapat tak? Kemudian yang bunyi belakang tu ada sifat hams yang ada pada dia. Nafas yang terlepas. Dalam masa yang sama ada sifat rokhawah, suara yang terlepas. Ni sifat hams. Udara terlepas. Di sini juga ada sifat rokhawah, suara yang terlepas. Hams, nafas yang terlepas. Rokhawah, suara yang terlepas. Wahinal ba's. Tapi jangan panjang buat bunyi lori pula belakang tu. Kan? Itu lain tuan-tuan. Okey, sikit aja. Cukup kita meraihkan sifat dan makhraj pada huruf sin. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai. Macam tu je. Yang penting jangan bunyi lori. Tu je saya tak mau. Okey nah? Boleh? وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Boleh? Boleh ke tu? Dengan bantai bak. Ada bunyi P dulu siap tu. Amboi. Kan? Buat bunyi lori. Okay, wassa boleh ke? Ready? Kita baca dulu. Nak habis dah ni tuan-tuan. Tunggu saat jangan keluar lagi. Rugi lah. Okay, jom. Wassa. Ready? 1, 2. Puan Safiah tak ada hari ni? Selalu rancak dah ni. Ke tengah beri tumpuan. Okay, jom sama boleh minta maaf lah tumpuan, gurau-gurau sikit tu. Wassa. Okay, tarik nafas. Ready? 1, 2, mula. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Gitu. Mana ada kerja tu ada. Baik. Ula, kita sambung lagi. Sambung sikit lagi Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ula, huruf hamzah baris depan satu harakat je. Ni waw. Oops, kejap tukar dulu. Okey, ni huruf waw ziyadah, huruf waw tambahan. Jadi tak payahlah kita fikir pasal dia tuan-tuan. Kita buat tak reti aja. Dia ni wayang je tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun. Dia ada pada tulisan tu tapi tak ada pada bacaan. Okey? Ula. Jangan ula. Boy bunyi. Ulaika allazina sadaqu. Boleh ke? Baik. La panjang.
Ni ada simbol mat sebelumnya. Sorry. Ni ada simbol mat, selepasnya ada hamzah. So mat wajib muttasil. Okay, mat wajib muttasil. Huruf mat bertemu dengan hamzah satu kalimah. Panjang 4 atau 5 harakat. Itu paling yang kita nak kena fokus kan. Boleh nak? Kalladhi, huruf kaf dari atas. Tuan-tuan perempuan, dalam ni ingat bukan huruf hamzah. Berapa kali dah? Siapa ingat berapa kali dah saya sebut benda ni? Setiap kali jumpa kan. Ini huruf kaf, dalamnya bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf. Ingat, bukan huruf hamzah. Kepada mereka yang baru pertama kali bersama saya pagi ini, take note kat sini bukan huruf hamzah. Ini kepala huruf kaf. Okey? Kita biasakan yang betul. Buang kefahaman yang pelik-pelik tu. Boleh? Bunga matahari. Siapa tu? FB kena hack. Sudah. Tuan-puan hati-hati lah ya. Jaga Facebook masing-masing. Wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu. Baik, kallazi. Tadi saya dah sebut kepala huruf kaf, bukan hamzah. Kallazi. Terus masuk pada lam yang bersabdu zi, huruf zal. Keluarkan hujung lidah di antara dua gigi atas. Dua gigi atas dan bawah. Zi. Ulaika allazina sadaqu. Zi, dua harakat. V dua harakat. Dia mat sebelumnya baris bawah. Na, huruf nun baris atas na. Sad baris atas tebal. Sad tebal selamanya. Sa. Sadaqu. Huruf qaf tebal selamanya. Sad tebal selamanya. Dal tak tebal. Dia nipis selamanya. Sada. Jangan sodoku. Itu lain. Tu yang mainan tu. Okay. Soduku. Tu soduku tak apa sebut. Saya pun tak lupa. Saya pun tak teringat bunyi macam mana. Tapi jangan bunyi sodo lah. Sodo ke sodoku. Soda. Da. Kan? Soda. Sodaku. Huruf qaf tebal. Ulaika allazina sadaqu. Gitu. Ku tebal dua harakat. Muncung bibir ke? Muncung. Sebab dia baris depan. Bukan sebab dia pada makhraj bibir, tapi sebab dia baris depan. Tu je. Okay. Qaf ni dia muncung, tapi sebab kena tahu sebab dia. Bukan sebab makhraj, tapi sebab dia berbaris hadapan. Itu sahaja. Sadaqu. Gitu. Lena? Sadaqu. Kalau kita berhenti kat sini, boleh je nak berhenti, tak ada masalah kan. Kalau tuan-puan tak cukup nafas, tiba-tiba baca ulaikal ladzina sadaqu, dah semput dah, muka dah biru, berubah color jadi pelangi semua, berhentilah. Janganlah sambung lagi, jangan nyeksa diri tu. Okey, berhenti je. Kat sini ada simbol waqaf. Okey. Wasal ula. Maksudnya boleh berhenti tapi sambung lebih baik. Macam tu maksud dia. Boleh berhenti, tak ada masalah. Nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Tapi kalau sambung lebih baik. Macam tu. Itu kata wasal ula. Wasal ni maksudnya sambung. Ula ni keutamaan. Boleh faham? Boleh. Ulaika allazina sadaqu. Berhenti situ dulu. Saya faham kan ustaz, nafas tak cukup ustaz. Help me. Puk, tumbang kepala atas meja. Sebab panjang sangat ayatnya. So kita tak apa, potong-potong ayat tu. Pendek sikit. Berhenti situ sadaqu. So ku ni kekal lah dua harakat. Sama ada sambung, sama ataupun kita berhenti, sama juga dua harakat. Ni huruf ziyadah, huruf tambahan. Wayang tuan-tuan, wayang. Ada pada tulisan, pada bacaan tak ada. Okay, next. Wa ulaika humul muttaqun.
Perkataan ni sama macam atas ni. Sebiji, cuma dia tambah waw je baris atas. Wa dan maksud dia. Wa ula. Okey, u satu harakat. Ni huruf ziyadah, abaikan saja buat tak reti. La 4 atau 5 harakat lah. Sama macam kat atas tuan-tuan. Tak apa, saya ulang balik Ulaika, huruf kaf dari atas. Dalam ni kepala huruf kaf. Dah jemur dengar saya sebut ya. Ka, huruf kaf dari atas. Ka Humul, huruf ha dari depan. Hu, muncung bibir sebab baris depan hu, mu. Humul. Ustaz, muncung bibir tu nak biarkan je ke? Maksudnya hu dengan mu ni biarkan ke bibir tu muncung? Ya, biarkan. Jangan, tak sempat pun kita nak turunkan bibir. Hu, mu, tak sempat. Hu, mu. Tu je. Okay. Humul muttaqun. Gitu. Boleh? Humul muttaqun. Mutta. Humul. Ni alif lam qamariyah tuan-tuan. Ni alif lam qamariyah. Mutta. Baik, huruf ta ni kita tahu dia ada sifat hams. Tapi kadang-kadang ada orang PA-nya dia terkeliru. Huruf ta yang mati dia buat hams tu. At. Pada sabdu pun dia buat juga. Muttaqun. So dengar baik-baik tuan-tuan. Pada sabdu, pada huruf ta dan kaf tak ada dah bunyi hams tu. Dia ada tapi dalam keadaan bunyi dia sifat asli. Okey, cuma dah tak ada dah bunyi tu. Okey, muttaqun ta. Kita sebut ta tu dah ada dah, cuma dia dalam martabat yang rendah yang menyebabkan sehingga kita tak dengar pun bunyi sifat hams tu. Yang jelas kedengaran ketika dia mati. At, ak gitu. At, ak. Tapi dalam keadaan dia bersabdu, tak perlulah kita muttaqun kan. Bunyi London Chocorol. Bunyi-bunyi orang putih tu tak mau. Wa ulaika humul muttaqun. Muttaqun. Tak mau ta tu. Muttaqun. Kita sebut ta tu dah ada dah hams. Dia sifat semula jadi tuan-tuan. Bukan dibuat-buat dah. Melainkan ketika dia sukun mati. Boleh? Itu sahaja. Waqaf nun kena ada dengung. Waqaf nun kena dengungkan sikit ke? Nun ni okey, saya beritahu tuan-puan lah. Okey, soalannya tadi wa ulaika humul muttaqun. Kat sini kot yang apa? Yang dimaksudkan puan yang bertanya tadi. Nun ni bila kita berhenti ada bunyi dengung ke? Okey, saya beritahu macam ni tuan-puan. Huruf nun, huruf mim ada sifat gunnah padanya. Saya ulang. Huruf nun, huruf mim ada sifat gunnah. Gunnah ni apa? Dengung. Maknanya huruf nun yang kita sebut ni, dalam apa-apa keadaan pun sepastinya ada sifat dengung asli padanya. Dengung asli tu memang ada. Sebab itu sifat tabi'i, semula jadi. Nampak tak? Jadi dalam keadaan dia bersabdu ke, dalam keadaan dia mati, sukun, ataupun dalam keadaan dia berbaris ke, mesti ada unsur dengung. Hatta kita sebut na ninu. Basic kan? Asas tu. Macam kita baca Iqra' tu. Ninu nun. Setiap sebutan tadi yang saya baca tadi tu 9 bunyi asas bagi setiap huruf. Ninu. Kita sebut na, ada dengung tak? Saya tanya tuan-puan. Kita sebut na baris atas. Okey, ni soalan sambil-sambil tu boleh kita berfikir sikit. Ninu. Okey, ada dengung tak bila sebut ninu ni? Tu soalan saya. Cuba tuliskan di ruangan komen. Ninu. Ada tak? Ada ataupun tidak dengung?
Bagus soalan ni. Saya suka soalan ni. Biar sama-sama kita jelas. Bila kita sebut naninu, 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 ada ke tidak? Naninu, 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 nunina. Ada ke tak ada? Tuan-puan jangan ikut jawapan kawan-kawan. Ikut firasat sendiri. Apa yang tuan-puan rasa? Ada ke tak ada? Tak ada. So nampak kita ada khilaf ulama kat sini. Ada ke tak ada ni? Ada sikit. Ada yang kata tak ada, ada yang kata ada sikit, ada tak ada. Okey. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan. Nampak sebenarnya soalan saya ni macam tricky. Macam tricky sikit lah. Walhal tadi saya dah sebut dah. Huruf nun ni, huruf nun dan mim ni dalam apa keadaan pun dia tetap ada unsur dengung. Jadi soalan saya tadi, na ni nu ada tak unsur dengung? Jawapannya ada. Ya ke Ustaz? Na tak ada pun. Na ni nu. Kita pun mula berfikir. Na ni nu ada ke tidak? Ada tuan-puan. Bukti dia apa? Tutup hidung kita. Na ni nu, na ni nu, na ni nu. Apa yang tuan-puan dengar? Sengau kan? Sebab apa? Saya menahan pangkal hidung ni, maka tidak terlaksana dengan baik. Tidak terzahir bunyi nun dengan baik. Sebab kita menyekat laluan ni, rongga hidung ni. Sebab huruf nun dan mim juga datang daripada makhraj hidung, daripada pangkal hidung. Jadi jawapannya ada ke tak ada? Ada. Para ulama' dah meletakkan garis panduan. Huruf nun dan mim ni, yang bersifat dengung ni dia ada martabat dia. Dia ada martabat yang pertama ialah Allahumma salli ala Muhammad, musyaddadah. Dengung ni ada 5 level dia. 5 level. Yang pertama, nun ataupun mim yang bersabdu. Tu level yang pertama. Yang kita sebut wajibul gunnah tu. Itu martabat yang paling tinggi sekali. Level dengung tu. Kadar sama. Bunyi dengung tu. Cuma martabat ni, saya cerita tentang martabat. So yang pertama, nun musyaddadah. Nun yang bersabdu. Take note ni tuan-puan. Benda ni saya jangan sebut. Saya pernah sebut, tak silap saya sebelum ni. Tapi dah lama tak sebut. So kita refresh balik. Martabat dengung yang pertama ialah nun ataupun mim yang bersabdu. Tuan-puan tulis ni je, musyaddadah. Musyaddadah. Yang kedua, yang pertama musyaddadah. Yang kedua, mudghamah. Mudghamah ni dengung yang berunsur idgham. Unsur idgham. Unsur idgham. Tadi bersabdu, kemudian idgham. Idgham ni lebih kepada idgham naqis lah. Kalau idgham yang tak sempurna. Kalau idgham sempurna ni, dia dah masuk dalam kategori tadi. Yang pertama, dia rumit sikit benda ni tuan-puan. Nak tahu kena ikut kita. Kena join kita kak. Baru kita boleh faham benda ni. Sebab saya cerita ni secara umum je. Saya nak explain satu-satu ni panjang lebar lah tuan-puan. Ada kesempatan mai jom kita. Kita tengok martabat dengung ni macam mana. Kita akan cerita semua benda dalam tu. Baik. So apa dia? Saya sebut tadi musyaddadah yang pertama. Yang kedua mudghamah yang unsur idgham. Yang ketiga mukhfah yang berunsur ikhfa. Hukum ikhfa hakiki.
Ikhfa syafawi. Tu. Okey, yang pertama musyaddadah. Yang kedua mudghamah. MUDGHOM. Tu bahasa Melayu lah kan. Mudghamah. Okey, yang ketiga mukhfa. Okey, mukhfa. Yang keempat, okey dah, yang ketiga. Siapa yang rajin boleh tolong tulis kat komen sekali Nombor 3 tadi mukhfa. Okey, yang keempat muzharah. Okey, yang keempat muzharah. Muzharah ni hukum izhar. Izhar halqi, izhar syafawi. Boleh. Dan yang kelima mutaharrikah. Apa itu mutaharrikah? Yang berbaris. Itu level yang bawah sekali. Dia ada dengung tak? Ada. Tapi yang level bawah sekali. Martabat dia yang paling bawah sekali. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Cuma biasanya kita tak didedahkan benda ni tuan-puan. Selalu kita ngaji dengan guru kita kadang-kadang. Dia sebut macam tu je lah. Na, ni, nu. Kita mengucapkan dengan apa yang biasa di telinga kita. Macam tu je lah. Sebab kalau cerita ni, mungkin orang akan jadi pening. So, mungkin ada sebahagian guru-guru dia takkan cerita benda ni lah. Kadang-kadang saya pun tengok juga levelnya. Kalau saya rasa dah okey, dah ada sebut kat situ na, ni, nu, so saya tak perlu panjangkan cerita kat situ. Tetapi sebagai knowledge, pengetahuan, so saya ceritalah. Itu sahaja. Boleh faham tak? So musyaddadah, kita ada mudghamah, kita ada mukhfah, kita ada muzharah, kita ada mutaharrikah. Mutaharrikah bukan izhar, mutaharrikah ni yang berbaris. Puan Raja. Yang berbaris, baris atas, baris bawah, baris depan. Mukhfah ni ikhfa, yang berhukum ikhfa. Ikhfa hakiki. Tersembunyi. Ikhfa. Okey? Gitulah dia. Untuk faham benda ni tuan-puan, yang saya sebut 5 martabat dengung ni tadi, tuan-puan kena kenal dulu apa hukum idgham, apa hukum ikhfa, apa hukum iqlab dan sebagainya itu. So, barulah kita boleh faham kat sini. Yang 5 martabat dengung. Kalau kita terus skip masuk kat sini, pumpang-pumpang cerita macam mana pun, confirm tak faham. Itu je yang saya boleh sebut. Saya bukan menakut-nakutkan. Tapi sebab saya yakin, dalam ramai-ramai yang melihat ni, mungkin ada yang keliru ataupun macam pening-pening sikit. Apa benda ni? Istilah apa ni? Macam tu. Jadi, tak apa. Ikut step. Ikut flow. Utamakan. Yang mana dulu? Kalau rasa perlukan kelas tajwid, belajar daripada asas tajwid, okay, follow dulu. Follow. Nanti di penghujung nanti, kalau macam kelas kita, saya memang cerita macam tu lah. Ni yang di bawah pengendalian saya lah. Bila dah diajar, hujung tu baru kita buat kesimpulan, sederap sekali, kita cerita. Okay, macam ni. Kan, baru kita nampak benda tu. Tapi dalam sharing ni saya ceritalah juga. Cuma dia surface je lah. Okay, tidaklah secara mendalam. Sebab itu semua main dengan masa tuan-puan. Tapi insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki tuan-puan untuk sama-sama. So selesai. Wallahu ta'ala alam. Pening-pening Ustaz. Tak apa. Pening awal-awal tu biasalah awal-awal. Nak belajar ni memang kena hadap dengan kepahitan dulu. Kita dah faham, dah selesai. Apa yang kita akan rasa? Kemanisan. InsyaAllah. Okay. So habis. Wa ulaika humul muttaqun. Jadi nampak tak? Bila kita berhenti qun, apa yang berlaku tu?
Dalam 5 level tadi dia duduk level mana? Muttaqun. Nun tu kita matikan. Matikan Mati. So dia jadi jelas. Dia duduk dalam yang ke berapa tu? Muzharah. Yang keempat. Duduk pada martabat yang keempat. Dengung dia tu. Muttaqun. Kalau kita sambung, contohlah macam kita tak nak berhenti kan, macam ni. Ulaika allazina ada dengung? Level yang ke berapa? 5. Mutaharrikah. Ulaika allazina sadaqu. Tapi tuan-puan, kena dengar baik-baik. Dengar betul-betul point saya ni. Benda ni kita nak cerita kena tengok orang jugalah. Okay, kalau kita yakin kita punya anak murid, pelajar kita dah cukup-cukup memahami dengan hukum-hukum, selok-belok hukum hakam ni, so insyaAllah kita boleh cerita sebagai pengetahuan. Tapi kalau baru lagi nak tu, janganlah kita cerita ulaikal ladzina sadaqu. Na tu kena dengung na tu dengung. Pening kawan tu nanti. Na satu harakat. Sebut je satu harakat, selesai. Tak payah cerita. Oh, ini dia martabat yang kelima. Dia ada 5 rotib dia. Yang kelima ialah mutaharrikah. Amboi, cerita kan macam tu. So, nampak tak? kena tengok. Kita kena tahu. Kita kenal siapa di hadapan kita. Wallahu alam. Okey? Jadi jangan terlalu orang kata apa? Kita melonjak sangat kan. Maksudnya istilah-istilah yang kita ada, yang kita dapat sepanjang sharing ni, maksudnya bukanlah semua benda kita nak kena muntahkan kepada anak murid kita. Bukan tuan-puan. Kena ada level dia. Tapi saya cerita ni secara umum gitu. Nanti tuan-puan kata, habis kalau ustaz kata tak cerita, kenapa ustaz cerita? Tu saya kata tadi, sebagai pengetahuan. Yang boleh terima, boleh ambil pada ketika itu, silakan. Rasa berat, rasa tak boleh terima, tinggalkan dulu. Sampai satu masa, insyaAllah kita akan dapat. Itu sahaja. Okey? Boleh? Boleh nak? Baik, minta maaf semua, saya ambil masa lebih sikit untuk berikan penjelasan. Tapi tak apa, saya harap ianya masih lagi berunsur ilmiah dan ada perkara yang kita boleh ambil lah, insyaAllah. Jadi kita akan akhiri live kita. Kita baca dulu sama-sama, boleh tuan-puan? Okay, ramai yang dah keluar dah. Dia dengar saya membebe tu kan. Tak apalah. Terima kasih sahabat-sahabat yang masih setia sehingga kini, insyaAllah. Jom kita mulakan. Kita baca daripada awal Boleh ke? Okey, sahabat-sahabat, saya nak bagi tahu yang belum join kita punya grup Telegram, boleh join dulu. Untuk dapatkan info-info berkenaan dengan kelas, program dan sebagainya. Okey. Tekan di atas tu, link di atas. Untuk pertanyaan dan sebagainya, tekan link di atas dulu. Nanti insyaAllah akan ada tim yang bantulah. Okey, terima kasih. Jom. Ready semua? Tarik nafas. Gembiranya saya tahu tentang huruf nun. Gembira boleh buat kenduri tahlil tu. Tapi COVID tak boleh. Okey, jom. Ready semua? 1, tarik nafas. Kita mula. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul Azim. Baik, sekali lagi kita baca, kita lajukan sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lajukan tempo sikit insya-Allah. Ready? 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang masih lagi setia bersama saya, setia bersama Izzy Ngaji. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan tuan-puan dapat ambil manfaat tersebut. Dan jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat lain. Ilmu yang kita dapat ni kita kena cari. Kita kena dapat carikan ilmu. Kemudian kita kongsikan kepada orang lain. Bertepatan dengan hadis. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nah, kalau kita baca Quran ni, nanti Quran ni datang pada kita sebagai syafaat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf andai ada kekasaran dalam berbicara. Saya mohon maaf. So salam Jumaat, jaga diri masing-masing. Ingat hashtag kita jaga kita. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Okay? So, tuan-tuan dan puan, terima kasih lagi sekali. Dan tak ada apa kot. So, selamat berhujung minggu. Kita jumpa next week insyaAllah. Pada hari Isnin lah. Siapa yang belum join grup Telegram, boleh tekan link di atas. Siapa yang memerlukan bantuan untuk info-info kelas dan sebagainya, boleh tekan link di atas. InsyaAllah nanti akan ada sahabat saya yang akan membantu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih sekali lagi. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih lagi sekali. Jangan lupa tuliskan di ruangan komen terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Say thanks to Allah. Jangan lupa, saya undur diri dahulu. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerung di hatiku kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmat-Mu, terasa diri kurang bersyukur.
mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati